Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan Wira. Auda, episod Wira minggu ini membawa kita mengenali lebih dekat seorang atlet bagi salah satu sukan seni mempertahankan diri atau lebih tepat disebut silat. Auda, silat sering menggambarkan susuk seorang lelaki yang tegap dan sasar. Sikap ketahanan dan daya saing yang dimiliki oleh seorang pesilat dari memulakan langkah ke gelanggang perlawanan sehinggalah menamatkan perlawanannya sangat sinonim dengan kaum lelaki. Tapi, dalam episod Wira minggu ini, kita mengenali seorang gadis yang mempunyai minat begitu dalam terhadap sukan silat. Silat begitu sebati dalam jiwa Dayang Nurli Yirmah. Anak kelahiran kampung Sekurung ini mula menunjukkan minat bersilat semenjak berumur 13 tahun lagi. Siapa sangka minat yang dipupuk semenjak zaman sekolah telah menjadikan beliau di antara pesilat negara yang boleh dibanggakan. Kalau terlibat dari zaman sekolah pulang, tahun 2000. Masa tu disuruh pilih masuk klub, mesti pilih lah, just masuk klub. So, saya tu masuk klub silat lah. Pasal tema tu, sister pun masuk, kawan pun masuk. Lepas tu diorang suruh ikut juga mencuba. Then start dari sanalah aku masuk klub silat tu. And then dari sana juga nampak ada bakat. Coach yang mengajar masa tu suruh aku ikut masuk dalam peringkat daerah Brunei Muara untuk melihat sejauh mana aku punya potensial dalam silat ini. Meskipun pada awal penglibatan Dayang Nurli, seni silat ini hanyalah sekadar memenuhi aktiviti ECA di sekolah beliau, namun begitu, minat kepada silat semakin bercambah. Ditambah lagi dengan adanya sokongan dan dorongan keluarga menjadikan beliau lebih bersemangat. Masa tu yang banyak mendorong family lah, which is sister yang ikut dalam klub silat tu juga. Tema tu payah pulang sikit. Kira awal-awal my parents macam susah sikit kan mau melepas dalam silat tu, since sport tu payah lah, benar-benar macam satu mengalihkan sakit lagi. Tapi most of all, sisterku banyak mendorong, and then coaches lagi bagi dorongan macam since dia lihat ada potential, dia mau aku tu naik ke peringkat nasional lah tema tu. Mostly dia dorang lah, family, and then coaches, kawan banyak yang mendorong aku lah. Dorongan dan sokongan daripada keluarga terdekat menjadikan Dayang Nurli menjadi semakin kental dan bersemangat. Tahun 2007 menjadi titik permulaan penglibatan Dayang Nurli sebagai atlet pesilat negara. Mendapat pingat perak pada awal kemunculan beliau di Singapura sebagai wakil negara dalam kategori pesilat membuka lebih banyak ruang dan harapan bagi Dayang Nurli. Di tahun yang sama, beliau turut mencipta nama di kejohanan World Pencak Silat Championship yang diadakan di Malaysia. Meskipun ketika itu beliau merupakan peserta muda, namun semangat yang ditunjukkan telah berjaya membawa harapan besar kepada negara.
pencapaian yang tertinggi diimpikan of course lah untuk jadi gold medalist dalam dunia silat, which is memang semua orang kan mau jadi gold medalist. Kalau rezeki tidak akan kemana kan. So kalau boleh aku mau dapat gold medal dalam game yang paling besar dalam kontingen lah. Memandangkan soon ada game yang besar, so hopefully kalau ada rezeki aku mau, itu merupakan pencapaianku yang paling tertinggi, yang paling last lah. Sebagai atlet sukanan ini terlampau banyak cabaran lah. Pertama sekali cabaran dalam training, cabaran macam berhadapan dengan komitmen, cabaran tidak ada masalah. Mestinya kalau sudah padat latihan masa tu macam weekend saja. Kalau dulu kalau tinggal di hostel balik weekend saja. Kira yang jadi cabaran juga komitmen daripada luar, cabaran di kerja, asal kadang pressure tu terlampau kuat lah. Jadi seorang atlet ni bukan satu kerja yang senang, which is mesti ada mentality yang kuat untuk menahan pressure daripada luar, pressure daripada family, pressure daripada kerja, and then pressure daripada atasan. So bagiku memang cabaran yang paling payah lah. Macam itulah. Tahun 2017 menjadi titik sejarah bagi beliau apabila mendapat pingat indah kerja baik PIKB. Ini sekaligus menjadi penyuntik semangat bagi Dayang Nurli untuk lebih memajukan diri beliau baik dalam bidang sukan yang diceburi maupun dalam bidang-bidang yang lain. Selain daripada silat, saya juga pandai juga ada game lain juga, which is boleh main futsal, boleh main netball, boleh main so far yang baru ni dodgeball lah. Selain daripada tu, kadang juga suka hiking dulu. Hiking, lepas hiking baru macam ada game lain, main-main tempat lain. Tapi kira tidak lah termasuk dalam training. Which is kalau lepas training ataupun sebelum training, kalau ada masa free, itu kadang juga untuk membuild aku punya fitness sendiri juga. That's why aku pun macam ada game lain juga untuk menaikkan aku punya stamina. Sebenarnya dari awal pelang sudah pernah terfikir untuk bersara, since macam cabaran itu makin setahun ke setahun makin kuat, which is negeri luar lagi makin kuat juga, makin meningkat sudah. So pernah terfikir macam akan give up lah. Tapi kalau difikir-fikir, kawan-kawan pun macam cakap kalau selagi boleh, parents pun cakap selagi dapat, okey teruskan saja dulu sampai singa-singannya. So mungkin Ani sudah meningkat umur juga. Kalau boleh lah, Ani last game ku lah, game yang paling besar. Bagiku game paling besar pelang ni sebelum Olimpik. Kira mungkin last game lah yang next mana ni, Asian Game. Bukan saja terlibat dalam perlawanan sukan silat, Dayang Nurli juga terlibat dalam membuat persembahan silat. Pada tahun 2009, hasil kerjasama dengan Persatuan Pencak Silat Brunei, Persib, ianya memberikan pengalaman baru buat Dayang Nurli apabila dijemput membuat persembahan silat di Korea. Dan pada tahun 2017, Dayang Nurli dijemput sekali lagi untuk membuat persembahan silat di Canberra, Australia. Kejayaan yang diraih Dayang Nurli terhasil daripada ketekunan beliau menjalani sesi latihan. Stadium tertutup menjadi medan menjalani latihan. Berlatih di bawah pengawasan jurulatih tempatan, Pangeran Haji Tujuddin ternyata banyak memberikan pengalaman kepada Dayang Nurli.
Menjalani sesi latihan hampir setiap hari memang cukup meletihkan. Begitulah ujar atlet ini. Namun, apabila hasil daripada latihan berkenaan dipraktikkan di gelanggang perlawanan dan meraih kejayaan, keletihan bertukar menjadi kegembiraan. Practice makes perfect. Lebih banyak latihan, lebih banyak ilmu yang dipelajari. Apa yang penting, semangat untuk mengharumkan nama negara tetap terpahat dalam jiwa Dayang Nurli. Bagian buat masa ni lah yang paling payah, starting masa start kerja. Sudah bekerja tu memang susah lah. Masa dulu awal-awal, masa mula-mula masuk dalam national team, tema tu dah bekerja. So senang sikit, latihan tu padat. Even boleh berlatih setiap hari. And then dalam masa sehari tu ada 3-4 session dibuat. Tapi since masuk kerja, ada kerja sudah benar-benar payah, which is mesti inisiatif sendiri, and then after work baru dapat berlatih lah. Kalau ada masa kosong, free time, kita genya satu-satunya masa yang boleh diisi untuk latihan. Saranan saya kepada belia-belia, please come untuk sama-sama memajukan silat tadi lah. Kalau boleh, setiap persatuan-persatuan yang ada di negara Brunei ini datang untuk sama-sama memajukan silat di Brunei lagi. Bagi Dayang Nurli, beliau masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang telah dikecapi. Cita-cita untuk meraih pingat emas dalam kejuaraan yang berprestij adalah sesuatu yang beliau idamkan. Dan Auda, seni silat ini memang wajar dipelajari. Bukan sekadar untuk profesion atau minat semata-mata, tapi agar seni silat ini terus bertapak di jiwa Melayu. Minggu ini, atlet yang kedua, kita mengenali lebih dekat seorang individu yang meminati sukan fencing atau lawan pedang. Sejarah lawan pedang atau fencing ini bermula sejak zaman Mesir purba lagi. Perlawanan fencing memerlukan ketangkasan, keberanian dan konsentrasi. Untuk menguasai fencing secara baik dan teratur, ianya memerlukan gabungan kekuatan mental dan fizikal. Sukan bela diri ini secara umumnya adalah seni mempertahankan diri yang menggunakan 3 pedang yang dinamakan saber, foil dan spear. Hajah Anis Sabrina, gadis berusia 21 tahun ini mula bergiat aktif bermain fencing sejak tahun 2014. Anak kepada pasangan Haji Yahya bin Haji Abu Bakar dan Hajah Suryani binti Haji Abdul Latif ini berpendapat sukan fencing adalah sukan yang cukup unik. Apa yang membuatkan Hajah Anis tertarik dengan sukan ini adalah kerana ia memerlukan cara berfikir yang pantas, cepat, cekap dan tepat. Individu itu perlu sentiasa peka, bersiap siaga dari segi mental dan fizikal maupun juga emosi. Mula-mula saya menceburi bidang fencing ini startnya kerana adakan TID dari TID meaning Talent Identification. So TID ini diadakan oleh Jabatan Belia dan Sukan. Jadi fencing mengambil kesempatan ini lah, team fencing yang my coach masa ni sama senior-senior aku masa tu turun datang ke sekolahku buat demo. So diorang buat demo. So macam kuliah siap je fencing ni, macam interesting lah pasal nada lagi ada sports yang soalnya sports nada makai barang apa, kami ni makai macam cool lah, macam makai macam ada macam zoro-zoro soalnya. So aku
mau cubalah saya mula-mula hanya ingin mencoba. Maybe masa macam ciok kan remaja masa tu kan. Jadi fencing ni start dari idea tu ada kena bagi test satu dorang soalnya test untuk physical tani lah. Dorang cek barang badan, ketinggian, tani punya strength apa, berlari, tani punya fitness satulah self fitness tani. Jadi dari sana dorang keluarkan result. So macam nama-nama macam ni dorang pas, dorang boleh ikut fencing. So ada kena bagi jadual, fencing start dalam 2 kali seminggu, hari Isnin sama Rabu untuk beginner class. Jadi sama kadang-kadang semua sekolah lain tertuju lah. Kadang-kadang masa tu intake ku ada sama sekolah SWAS, sama sekolah Stepre. Jadi aku dari sekolah Rimba. Jadi jumpalah semua je. Ada siap kan ada jumpa kawan-kawan baru je. Jadi macam minat tu tumbuh dari sana lah. Pasal ada kawan, pasal macam fencing tu bring us together lah. Contoh. Sekarang lama-lama karena my first competition ada sudah training dalam 3 bulan tu. My first competition I won gold medal. Masa tu aku lawan sama orang yang batas sudah training lah dalam 3 tahun sudah. Masa tu aku baru start. Jadi macam jadi dorongan lah aku untuk motivated lah macam I can do better macam tu macam aku boleh lagi untuk maju ke hadapan bukan hanya untuk di Brunei lah macam aku rasa macam tu. So I keep training, aku motivate diriku sendiri untuk dapat memajukan diri dalam bidang fencing ini because macam coachku pun macam support aku, parentsku pun macam bagi dorongan yang kuat lah untuk melanjutkan fencingku. Jadi sense tu itulah ada sudah minatku fencing sampai masa ni. Jadi masa ni aku fencing sudah dalam 5 tahun. Next year masuk 6 lah. Dulu saya macam Indah pernah tahulah, Indah terfikir ia minat bidangan ni pasal macam mula-mula tu saya fikir ia macam suka-suka saja kan ikut kawan. Macam dilihat ia ni macam main-main juga. Macam saya macam Indah percaya yang ia boleh buatlah setakat yang masa ni kan apa yang dicapainya tu. Tapi sudah melihat kesungguhannya untuk memajukan dirinya tu macam saya suka juga kan macam memberi sokongan, galakannya samping macam memberi semangat lah untuk terus berjaya. Setelah beberapa kali mewakili negara dalam sukan fencing, Hajah Anis Sabrina semakin yakin dengan sukan yang memerlukan ketangkasan berfikir ini. Untuk memantapkan stamina dan prestasi, Hajah Anis mempunyai jadual latihan yang amat padat. Menjalani latihan selama 6 kali dalam seminggu di bawah bimbingan dan tunjuk ajar Coach Rocky Purawinata dari Indonesia. Ianya memberikan Hajah Anis satu pengalaman yang amat berharga. Visual distraction. Kalau yang kemarin terus pagi begini. Latihan fencing dijalankan bermula dari jam 7.30 sehingga 10 malam. Bagi memantapkan lagi stamina, latihan seperti larian juga diambil kira. Dari latihan inilah Hajah Anis Sabrina banyak menimba pengalaman dan seterusnya dijadikan bekalan dan dipraktikkan ketika berjuang di gelanggang. Latihan pergerakan kaki, cara memegang pedang, cara mensasar pihak lawan adalah di antara latihan-latihan yang wajib diikuti oleh beliau. Latihan yang dijalankan bersama teman-teman menjadikan beliau seorang atlet yang lebih berkredibiliti. Bukan itu sahaja, daripada latihan ini juga mendidik beliau untuk lebih menghargai teman-teman. Ini adalah kerana teman-teman seperjuangan beliau lah yang banyak membantu dan memberikan kata-kata semangat dikala beliau merasa down atau kurang berkeyakinan. Hajah Anis Sabrina binti Haji Yahya sudah bergabung dengan sukan lawan pedang ini dalam kurang lebih 6 tahun. Sejak awal dia datang sama sekali tidak mengerti tentang fencing, namun berkat kegigihannya dan komitmennya berlatih yang hampir full dalam 1 tahun itu tidak pernah miss, sehingga Hajah Anis bisa memperoleh beberapa prestasi yang dapat dibanggakan. Bisa mewakili negara di beberapa kejohanan seperti Southeast Asia Fencing Federation, bahkan di Sukansi
sudah mewakili Sukansi di Kuala Lumpur kemarin. Hajah Anis Sabrina juga pada masa yang sama memberikan bimbingan kepada bakat-bakat kecil yang berminat fencing. Meskipun jadual latihan yang padat, namun peluang untuk memberikan tunjuk ajar kepada si kecil menjadi sebahagian daripada tanggungjawab beliau. Hajah Anis akan memberikan latihan kepada kanak-kanak yang berminat sukan fencing setiap hari Jumaat. Beliau berharap didikan yang diberikan kepada pelapis-pelapis kecil ini akan dapat menyambung legasi sukan fencing di negara kita ini. Sesuai dengan penglibatan beliau dalam sukan fencing, Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah seakan menjadi rumah kedua bagi beliau. Namun, rutin harian sebagai pelajar IT di salah sebuah kolej swasta tetap diberi keutamaan. I've trained 6 kali seminggu. Jadi satu hari itu off day. Soalnya juga ada kids class. Kids class kami 2 kali seminggu, hari Rabu sama hari Jumat. Rabu petang sama Jumat petang tu. Yang ramai selalunya hari Jumat petang lah. Pasal hari Rabu kadang-kadang ada anak sekolah ada komitmen lain lah kanak-kanak kan. Hajah Anis telah beberapa kali mengikuti perlawanan fencing yang diadakan di luar negara. Sebagai atlet yang membawa nama negara, rekod dan prestasi beliau tidak pernah mengecewakan. Setiap kejayaan yang diukir memerlukan komitmen yang tinggi. Tidak ada kemenangan tanpa adanya usaha. Bagi Hajah Anis, kegagalan mengajar beliau untuk berusaha lebih keras. Hakikatnya, tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Dan buat Hajah Anis, dia tidak boleh lari dari belajar dari kegagalan atau kesilapan. Di masa akan datang, Hajah Anis penuh berharap akan dapat mencapai lagi target atau sasaran yang belum kesampaian. Southeast Asia atau SEA Games adalah matlamat sasaran Hajah Anis yang seterusnya. Membawa nama negara adalah tanggungjawab yang memerlukan usaha yang berterusan. Kegigihan, kerja keras dan komitmen yang tinggi sentiasa ada dalam diri Hajah Anis. Beliau berharap cita-cita untuk lebih maju ke hadapan dalam sukan fencing ini akan tercapai. Di samping itu juga, ia akan dapat menyuntik semangat kepada pelapis-pelapis sukan fencing yang ada di negara ini. Harapan dan saranan bagi orang-orang di luar, bukan saja macam tani join untuk bersukan atau untuk fencing, other than fencing banyak lagi sukan-sukan lain kan. Bagi saya, kita ni bersukan untuk kesihatan juga. So, macam kalau kita ni sihat, tani punya minda pun always works. Macam, maksud tu macam kita ni minda macam mudah sakit, tani punya antibody kuat. So, bagi saya, fencing boleh maju di Brunei kalau orang-orangnya bersemangat sama ada komitmen. Komitmen ini lahir dari orang-orang yang kuat mendorong. So macam people needs to support, local people needs to support these fencers, these athletes lah yang macam berpotensi untuk mendapatkan medals untuk negara kita ni. So diharap orang ramai dapat memberi sokongan kepada atlet-atlet Brunei kita ni. Dan juga saya berharap di masa akan datang lebih banyak orang luar yang berkecimpung dalam bidang sukan, dalam apa saja bidang sukan. Pasal
it is important for our health, it is important for our mind also. So, itulah saja. Untuk berjaya dalam apa sahaja bidang sukan yang diminati, usaha dan komitmen memainkan peranan yang amat penting. Tidak pernah mengenal erti lelah dan putus asa merupakan dua kunci utama. Apa yang penting, semangat kesukanan perlu dipupuk dan disemai sejak dari awal lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biar dari rebung. Kami harapkan dua atlet ini akan terus berjaya dan melakarkan pelbagai lagi pencapaian. Sekian dulu Wira untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.